Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Okey, selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ini adalah persoalan dari Raja Muhammad Sufian Raja Daud tentang counter K1. Dia minta komen. Okey, first macam biasa saya akan tengok weekly dulu. Weekly dia sebenarnya dia bocor sedikit dekat SMA 200. SMA 200 ni kita tahu dia adalah pertukaran trend yang besar sebab skala dia adalah SMA 200, maksudnya 200 candle sebelum tu boleh jadi dalam 200 hari. So kalaulah dia bocor, kebarangkalian dia nak downtrend tu besar lah. So kita hopefully dia hanya nak getak retailer lah untuk cut loss. So hopefully dia akan rebound dekat sini 23 sen support dia. Okay, support gancat. Kalau ikutkan memang tak cun lah sebab dia dah ni bocor SMA 200. Dan dia overall adalah counter downtrend. Okay. Kalau kita tengok dari segi stosh RSI pun tak cantik RSI pun tak cantik. RSI kalau kita nak beli counter yang okey, dia 50 dan ke atas dia consider bullish. Ini adalah counter consider bearish dan obviously memang bearish sebab dia downtrend dan dia ke fasa oversold. Kalau kita tengok dia punya previous RSI dia, kalau ni dia dekat sini tau. Dia boleh turun sampai 20. Ada RSI 20. Kita pergi tengok lagi. Sini pun 25. Okay, kita boleh tengok dia sebelum ni dia turun RSI ni yang warna putih ni. Saya tak tebalkan sangat line dia. Boleh tengok semua line sama je dengan candle ni. Okay. Ini dia turun sampai mana ni? 15. So agak bahaya. Kita tak tahu dia punya oversold area tu sampai mana dia nak drop. Kalau ikut yang previously dia memang boleh sampai ke area 16 sampai 25 RSI. Sekarang baru 33. Kita bimbang dia akan drop lagi. Dari segi ADX ADX ni dia measure, dia buat kiraan momentum. Dia tak tahu kan sama ada dia bullish atau bearish. Dia hanya beritahu kekuatan sesuatu counter tu sama ada dia menaik ataupun menurun. Kalau macam ni kita tengok dia weak lah. Okay. Yang kuat adalah atas 20 ataupun 25 ke atas. So kalau macam ni maksudnya dia menurun tapi bukan dalam keadaan drastik. Dia akan turun slowly sebab ADX dia slow, okay, weak. So tapi itu satu advantage lah, maksudnya dia takkan campak seteruk sangat sebab dia punya ADX dia tak kuat. Okay, ADX ni kalau dia 25 ke atas maksudnya kalau dah keadaan downtrend dia akan jatuh dengan teruk dengan cepat. Tapi kalau dia keadaan uptrend pula, kalau ADX 25 ke atas dia akan naik dengan cepat dan dia akan super bullish lah. Okay, tapi sekarang ni ini RSI yang kita bimbang ni. Takut dia turun. Dia follow yang sebelumnya. Okay. Dia turun sampai 20 macam tu. Kita tengok yang ni pusat RSI. Kalau dia nak ada possible nak rebound. Dia perlu cross up dah ni. Dia kena cross up naik atas. Sekarang ni macam nak mencari yang sebelum ni. Okay. Tengok dekat mana. Sekarang dia 6. Dia boleh turun sampai sini lah. 0.2 tu. So overall weekly nampak bahaya. Okay, dari segi story RSI, dari segi dia punya bocor SMA 200. Lepas tu kita tengok dari segi ini adalah MACD. MACD kita tahu kan dia perlu yang biru ni cross up, yang merah. Sekarang ni biru cross ke bawah. Siapa yang tengok video semalam saya dah ada bagi tahu pasal MACD. Okay, ini adalah persilangan maut. Okay, mati ni, dead. Okay, dead cross. Ini persilangan hidup. Persilangan emas. Golden cross. Ini mati. Okay. Kalau kita tengok pun dia punya ni, line ni, dot-dot ni, menunjukkan dia akan buat penurunan. Okay, downtrend. Uptrend dia colour kuning. Okay, downtrend dia colour biru. Ini baru start saja nak downtrend. Kalau kita tengok lah. Ni macam ni downtrend. Dia macam buat A, naik kejap B, C untuk correction. Dari segi wave, okay? Dari segi wave nampak gaya macam tu dia nak buat penurunan.
collection ada satu kat sini. Ada orang collect. Okay, ini tanda collection Ada orang collect kat sini. Ada orang collect kat sini sikit. Okay, ini tak apalah. Jerung-jerung dia tak perlu banyak duit. Dia collect. Nanti nampak murah, dia collect sikit. Nanti turun, dia ambil lagi. Tapi kita yang bilis-bilis ni, elakkanlah counter macam ni. Yang obviously downtrend. Lainlah dia menampakkan dia ada nak buat reversal. Sekarang ni tak nampak nak buat reversal. Nampak gaya nak turun lagi. Nampak gaya. Okay, kita tak tahulah sebab tiba-tiba market operator kata satu-satu masuk. Dia nak suruh kita masuk, tiba-tiba semua operator beli, naik je counter tu. Tapi overall kita tengok secara logik mata memandang, dia counter yang akan turun akan buat penurunan. Okey, kita tengok daily pula. Dari segi daily, tengok mana dia punya support. Tetap dia akan pergi 23 sen. Kita ada nampak support lain yang dia boleh pergi. Sebab nampak dari segi ni pun memang trend band dia memang obviously merah. Tak nampak nak mengecut dan nak buat kenaikan. Macam ni kita bagi contoh. Dia turun-turun dia mengecut. Nampak tak? Merah ni. Turun-turun mengecut makin sikit. Dia bergabung semua jenis EMA dengan MA ni bergabung cantum naik atas. Ini membesar je ni. Macam seronok je dia nak turun. Kita rasa peluang tu agak tipis untuk dia naik. Okay, cakap memanglah kan. Apa kita nampak macam tu lah. So kita, kalau kita guna benda lain lah. Okay. Kita guna, tengok BB lah contoh BB dia dah touch lower BB dan nampak dia nak mengembang ke bawah. Nampak tak? Dia baru start nak mengembang macam tu. Dia mengembang ke bawah. Downtrend. Okay. Ke barangkali dia akan keluar daripada BB lah. Kalau tengok sini semua downtrend. Yang uptrend satu je, monthly saja. Bulanan dia ada uptrend. Kita tengok sikit. Kalau bulanan ni tahun depan baru naik lah. Di atas EMA 100. Bertahan di atas EMA 100 untuk bulanan. Kalau dia rebound kat sini, okey. Selamatlah tahun depan mungkin naik. Kalau tak rebound, dia drop lagi. Tunggulah beberapa tahun lagi baru dia naik. Kita tengok macam tu. Okay, ini indikator. Kita tak tahu masa price action tu. Okay, masa live tu. Apa-apa boleh jadi. Dia nak mari ramai-ramai beli, tetap naik. Tapi kita tengok secara apa yang mata kasar nampak, indikator baca. Memang tak nampak cantik. Okay. Memang counter yang perlu dielakkan. Bukan counter yang perlu kita masuk. Banyak lagi counter ada. Elakkanlah counter yang downtrend macam ni Dia strong downtrend. RSI kalau daily pun 25. Nak tengok RSI tadi. Mari kita tengok. Dia turun kat mana RSI dia? Kalau daily. Okey. Yang ni nasib baik jugalah. Dia drop dekat 35. Ini pun drop dekat 22. Okey. Daily macam RSI dia tak pernah jauh. Ada juga jatuh teruk. 15. Tak nampak dia nak rebound ni masalah dia. Okey. Kita tengok sini pula. MACD pun masih downtrend. Kita tengok candle lah. Kita nak bagi sedikit rasa positif. Pun tak ada nampak tau. Candle dia nak reversal. Candle nak reversal macam ni tau. Ada peluang sikit dia buat doji ke. Dia bagi satu hammer ke. Doji hammer. Dia sideways. Sekarang ni fasa sideways pun belum ada tau. Dia baru fasa downtrend. Sideways kan macam ni. Selalu counter dia buat macam ni tau. Counter dia akan macam ni. Turun downtrend. Dia sideways. Ada candle 1, 2, 3. Menunjukkan dia nak reversal. Lepas tu masuk volume. Pak, dia naik. Macam tu. Sekarang ni yang kita nampak K1 ni, dia baru fasa downtrend. Sideways pun belum. Dia takkan tiba-tiba naik mencanak macam tu. Itu memang betul-betul counter goreng. Counter goreng mungkin akan jadi macam ni. Turun, pak, terus naik. Wah, macam bola melantun, tuntang. Tak rasa berlaku macam ni Selalu dia memang akan ada fasa break Dia kena break dulu. Dia macam ni, dia turun, dia berehat, sideways sekejap, baru dia naik.
Itu yang selalunya berlaku macam itulah. Ini sekarang ni di fasa downtrend. Belum nampak dia nak berehat. Tintong-tintong tu tak nampak lagi sideways. Dia kena ada doji, hammer, doji, hammer. Lepas tu ada candle hijau satu with volume. Okay, volume. Mai dengan candle Murobozu hijau tu. Bullish Murobozu tolak dia. Lepas tu yang ni, merah ni. Line yang merah ni cross up yang kuning. Okay, petanda reversal. Sekarang tak ada langsung petanda reversal. Completely downtrend. Tak ada pula nampak sideways pun kita tak nampak lagi. Okay. So, saya suggest tolong elak counter ni. Kecuali tiba-tiba ada satu news ataupun catalyst mengatakan semua jenis counter head and care ke apa ni. Head and care kan K1 kan? Akan naik. Okay. Ini GC entry untuk 15 minit. Siapa yang sangat mempunyai tangan sotong tangan sotong yang kuat boleh ni lah. Tapi saya tak bagilah masuk lah. Ini memang dia ada satu lah golden cross. GC ni golden cross tau. Watchlist ni boleh masukkan dalam watchlist untuk scalping. Scalping tu cepat. Fast in, fast out. Nampak duit, ambil, cabut, keluar. Itu. Okay, untuk minit-minit yang kecil. Macam orang main 5 minit, 1 minit dia pemain kan. Ni. Nak ke mana sangat dia nak pergi? Berbaloi ke dengan risiko yang kita akan tanggung? Katalah ni, dia cross up. Sekarang harga berapa? 250 naik nak pergi mana? Ni, cari SMA 200. 255. Berapa? 250, 255. Alamak, 1 bit nak masuk berapa ribu ni? 20,000, 30,000. Berbaloi ke 1 bit saja dengan risiko yang tinggi? Kita nampak dekat 5 minit dengan 15 minit. Ada peluang scalping. Scalping tu fast in, fast out lah. Kita tangkap pisau. Dia tengah drop. Ada peluang nampak dia naik sekejap. Kan counter kan semua bergerak dalam zigzag. Tahu kan? Dia turun pun dia ada zigzag. Zigzag. Macam tu. Kita nak ambil peluang dekat mana yang orang scalping ni? Ni. Dia drop sini sambut. Naik atas sikit 2 bit. Cabut. Drop sikit sambut. Naik atas sikit 2 bit. Cabut. Boleh lah. Sekali. Tak sempat nak cabut. Nah ni. Junam. Jahanam habis duit kita. Kalau sempat cabut tak apalah. Jenis tangan sotong. Dia ikut je laju-laju. Nampak je ada orang jual 1,000 ke 2,000 lot. Pam. Cabut. Kalau dia jenis laju. Kalau jenis yang tangan tak sotong. Tak laju. Tak sempat nak jaga. Memang habis burn duit. Okay. So ataupun boleh kan. Cara dia masuk dengan pasang trailing stock lah. Tapi nak pasang trailing stock kat mana ni counter macam ni? Okay. Trailing stock tu maksudnya kita follow price tu. Contoh sekarang adalah harga dia berapa ni? Okay, yang kita bagi contoh lah harga dia sekarang 250 kan. Lepas tu kita dia naik. Kita masuk 250 dia naik lah sampai 255 ni. Cari sini lah 255. Lepas tu kita pasang lah trailing stock dekat 250. In case dia drop, kita pun keluar harga kita beli. Trailing stock. Trailing stock tu kita pasang ni lah. Macam stop loss. Lepas tu lagi satu. Dia naik lagi. Dia naik dekat mana lagi? Dia pergi sampai 260. Kita pasang pula dekat 255. Contoh lah. Tak 1 bit je kan. Sebab counter ni tak apa-apa kita nak berani sangat. Lepas tu tengok dia turun dekat 255. Habis automatik terjual. Macam tu boleh lah. Kita follow. Sebenarnya tak boleh rapat sangat. Sebab dia obviously dia akan jual kan. Dia ada jual, ada beli, jual beli 1 bit. Beli 1 bit jual, 1 bit beli. Macam tu kan. Okay. Takkanlah macam possibility kita nak kenal kita punya trailing stock tu sangat tinggi. Selalu orang letak macam 2-3 bit di bawah. Contoh lah Contoh lah dia naik sampai 27 sen. Sekarang 25 sen dia naik sampai 27 sen. Contoh. Saya bagi contoh saja. Lepas tu kita pun pasang dekat 25 dia naik kita pasang dekat 25 tu lah. Harga entry supaya kita hanya bayar brokerage fee. Lepas tu dia naik sampai 30 sen kita pun pasang dekat 27 sen. Lepas tu kita dah untung lah kat situ 3 sen kat situ kan. Maksudnya bila 30 sen tu tiba-tiba dia campak, automatically kita terkena dekat 27 sen tu. So selamatlah duit kita. Dia tak adalah daripada untung jadi rugi. Dia tetap dapat untung dekat 27 sen. Kita tak dapat yang 30 sen tu sebab kita pasang trailing stock kat 27 sen. Kita pasang beberapa bit di bawah. Okay, itu macam tu. Okay, ini 1 bit saja
Orang kan selalu dekat Q sell dengan Q buy tu, possibility dia akan jual kat sebelah kiri 25 sen, lepas tu beli kat 25 sen. Lepas tu kita pasang kat 25 sen. Takkan kena? Okay, so saya rasa counter ni tak tahu lah kalau dia nak menggila tiba-tiba naik mencana kan. Saya takutlah counter macam ni. Memang kalau kita tengok dari segi BB, dia mengecut. Nampak? Mengembang, mengecut. Ada peluang dia nak naik sekejap. Sekejap dia tu dekat mana? Kalau nampak dia boleh pergi dekat mana? Dekat purple ni, 250. SMA 200. Kalau dia berjaya breakout SMA 200, dia pergilah kejap kot dekat atas ni ke. Dekat atas BB ke, dia approach 28 sen. Oh, sedap dapat duit. Itu kalau naik. Kalau tak naik, tak kenanya. Risiko dia lebih tinggi daripada reward. Kita kan tak nak counter yang macam tu. Bahaya kan, sakit jantung satu hal, lepas tu rugi duit kita. Duit kan tu kita punya modal yang kita susah payah cari duit tu. Okay, saya nak bebel lah juga. Sebab saya tengok dia agak bahaya. Kenapa nak mencari counter yang bahaya macam ni? Downtrend. Weekly downtrend. Semua downtrend. Okay, dia punya minit-minit kecil je. Memang boleh scalping lah. Okay, boleh lah scalping tu, ada lah peluang dia. Memang risiko tu tinggi. Okay, itu saja. Okay, ni memang ada entry. Sini pun ada entry. Jangan jadi apa. Exit lepas tu. Sebab dia dindong. Ini yes. Fase sideways untuk minit-minit kecil. Ini yang dikatakan downtrend. Dia tintong. Naik turun. Pum, dia naik atas. Ada peluang dekat minit-minit kecil ni. Ada peluang. Saya tak kata totally dia out. Untuk scalping, FIFO, fast in, fast out, yes. Untuk swing, tak digalakkan langsung. Daily teruk, weekly teruk, nak masuk buat apa? Jangan. Okay. Nak scalping ni kena tangan sotong. Mungkin boleh dengan risiko yang tinggi. Pandai masuk, pandai tanggung lah. Okay. Okay. Sebelum saya bebel banyak-banyak, saya rasa sampai sini sajalah. Hingga kita jumpa lagi. Jangan lupa yang belum follow Telegram Game Borak Saham, pergi follow kat sana. Subscribe kan, saya pun tak tahu. Tapi Telegram Game Borak Saham, boleh ikut saya di sana. Dan yang nak beli indikator boleh ni PM saya Telegram Syahidah FZ @Syahidah FZ. Okey. Ada 13 indikator dengan 4 screener, bukan 4 lah, 5 6 pun boleh dapat lah. Sebab kami memang selalu bincang dalam support group. Ada meeting, ada macam kelas-kelas discussion Okey, itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tolong jaga profit anda. Tolong jaga trading plan. Dan kalau tak tahu sangat pun pasang trailing stop dekat M Plus ada. Saya tak tahu kalau bank-bank lain tu. Ada yang tak ada. UOB tak ada. Kesianlah kat hampa. Pasanglah M Plus. Pergilah ni. Saya promote M Plus pula. M Plus I saham tu. Dia ada screener lah. Banyak benefit dia. Saya bukan remiser tapi saya nampak benefit dia dekat situ. So ambillah peluang-peluang yang ada tu. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berapa kali saya nak bagi salam. Okay, bye.